Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Okey, hari ini saya akan tunjukkan cara bagaimana kalau andai kata kita nak buat sales return. Okey, sales return ni lebih kepada kalau andai kata customer dia dah beli dengan kita, dia dah bayar dengan kita, stok pun dah keluar kepada dia tetapi tiba-tiba dia kata dengan kita dia tak jadi dan dia nak refund. Jadi cara macam mana untuk kita stabilkan untuk pengiraan stok, stabilkan pengiraan akaun. Sebab andai kata bila ada transaksi return, okey ataupun refund kepada pihak pelanggan, okey bermaksudnya duit akan dikeluarkan kepada pelanggan dan pelanggan akan memberi semula barang yang dia telah beli kepada kita. Okey, jadi caranya sangat-sangat mudah. Okey, anda boleh terus pergi dekat bahagian sales. Okey, kemudian boleh pergi dekat bahagian all sales. Okey, jadi all sales dekat sini anda juga boleh setting. Sebagai contoh, untuk sales ni anda nak kita edit dalam masa berapa hari? Boleh. Bermaksudnya kalau anda kata jualan tu dah lebih daripada 30 hari, dah memang tak boleh edit. Ataupun anda nak buat jualan yang lepas 60 hari pun masih boleh edit. Yang untuk bahagian situ anda kena pergi dekat bahagian setting. Yang pertama pergi dekat bahagian setting, kemudian anda pergi dekat bahagian business setting. Okay, business setting, kemudian anda pergi dekat bahagian sales. Okay, dekat bahagian business. Okay, dekat bahagian business setting. Okay, setting, business setting. Kemudian anda boleh lihat dekat sini transaction edit days. Jadi anda boleh tukar. Kalau anda kata anda buat 30 hari, bermaksudnya sales tu dalam masa 30 hari dah tak boleh nak edit. Tetapi kalau anda kata anda buat 60 hari, sales tu dalam masa sebelum nak sampai 60 hari, dia masih boleh edit. Jadi bergantung kepada kesesuaian perniagaan anda. Okey, itu bergantung. Jadi contoh kalau anda kata saya nak buat sini 90 hari. Okey, 90 hari. Jadi maksudnya transaksi saya, sales saya ataupun purchasing saya dalam masa 90 hari saya masih boleh edit. Selepas 90 hari saya dah tak boleh edit benda tu. Okey, jadi boleh tukar dekat bahagian setting, kemudian pergi ke bahagian business setting, kolom yang paling atas ni, kemudian pergi dekat bahagian transaction edit days. Okey, kemudian kita update setting. Okey, kita update setting. Okey, seterusnya saya tunjukkan pula anda kata kalau anda kata sales tu kita nak return balik, kita cari dulu untuk all sales. Okey, kita cari dulu, mungkin kita boleh cari daripada nama customer ataupun kita boleh cari daripada invoice number. Kita boleh pakai di antara dua tu lah. Okey, sebagai contoh saya nak return yang atas sekali ni. Okey, jadi sales ni pada bulan 1, 3 hari bulan 1 2021. Okey, rasa ini belum lagi 90 hari. Jadi saya nak return balik kepada pelanggan. Okey, saya boleh buat terus klik button action, kemudian saya buat sales return. Okay, sales return, dia akan masukkan apa sahaja barangan yang ada di dalam invoice tersebut. Kita boleh buat return semua ataupun kita boleh return di antara produk yang ada di dalam invoice tersebut. Okay, jadi yang pertama sekali kita boleh masukkan invoice number. Invoice number ni bergantung. Kalau anda kata kita nak pakai yang parent sales ni pun boleh, ataupun kita nak generate untuk return kita nak starting daripada 1. Okay, so return yang kedua, seterusnya akan invoice number akan jadi 2. Lebih kurang macam tu. Kemudian kita tentukan tarikh. Okay, pastikan tarikh yang betul, waktu yang betul. Kemudian kita pilih buat pemilihan produk yang perlu di return balik. Contoh dekat sini dia nak return yang bahagian atas ni sahaja. Okay, jadi saya buat 1 pieces. Jadi dia akan bergantung kepada sales quantity. Kalau anda kata kita buat 2, dia akan sistem tidak akan benarkan sebab sales quantity baru 1 tapi kita return kita tak 2, memang tak boleh. Jadi kita kena ikut daripada sales quantity. Okay, seterusnya anda boleh terus klik button save. So dia akan bagi tahu dekat sini return total adalah RM10. Jadi anda klik button save. So dia akan generate satu receipt dan receipt ni boleh diberi kepada pelanggan anda. Tetapi anda kena add dulu pembayaran.
Okey, yang ini baru berjaya untuk pemulangan stok. Okey, tetapi untuk pembayaran pula, anda boleh pergi dekat bahagian sales, anda boleh pergi klik dekat bahagian list sales return. Okey, dekat list sales return, anda lihat dekat sini, okey, payment status masih lagi due. Jadi anda boleh klik button due, kemudian boleh add payment. Okey, kemudian anda boleh tentukan jenis pembayaran. Okey, jenis pembayaran kepada pelanggan semula. Contoh, anda nak buat bank transfer, anda nak buat cash. Okey, bergantung kepada jenis payment method yang anda inginkan. Kemudian pastikan payment account mengikut daripada payment method. Okey, kalau contoh payment method tu bank transfer. Okey, jadi pastikan payment account pun mestilah ada kena mengena dengan bank transfer. Jangan tersalah dekat bahagian sini sebab kita tak nak account kita lari, pengiraan daripada segi balance sheet, daripada segi cash flow lari. Okay, kita tak nak benda tu, jadi pastikan benda ni betul-betul kita gunakan dan jangan tersalah. Okay, kemudian kita klik button save. Okay, selesai. Selesai dekat bahagian sini. Okay, maknanya selesai. Kemudian anda boleh klik button action. Anda boleh view, anda boleh edit, delete, print ataupun view payment. Okay, contoh kita view dekat sini. Dia akan paparkan apa barang yang kita return kepada pelanggan. Okay, dan pembayaran kita bayar kepada pelanggan. Cara bagaimana, apa payment method yang kita gunakan. Okay, itu adalah cara bagaimana untuk kita menggunakan sales return. Okay, jadi pastikan anda tonton dan lihat semua video tutorial yang telah kami sediakan untuk memastikan anda tahu dan faham cara menggunakan sistem usahawan. Okay, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.